kisah Nabi Khidir, tapi daripada sudut lain, iaitu apakah dalam Islam ini ada rahsia, sir, apakah ada satu golongan khawas, special, khas, dan ada pula khawas akhwas, special atas special. Semasa Apek mengaji tentang ilmu tasawuf, ikut bawah tarikat saya, baca-baca buku, dan juga ikut Syekh Sufi lah yang hidup dengan izin, terlintas istilah khawas inilah special. Dan tahulah, kita tahu kisah Nabi Khidir dalam surah Al-Kahf kan. Tetapi sebenarnya nama Nabi Khidir tidak disebut dalam surah Al-Kahf. Boleh cek. Jadi Apek pun kena bagi sedikit latar belakang lah, disclaimer sikit, ya. Bahawa Nabi Khidir tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam surah Al-Kahf, hanya sebut abdal, antara hamba-hamba Allah. Okey, so apa cerita dia ni? Dan orang baca surah Al-Kahf, orang kata akhir zaman ni, lagi sekali tak ada akhir zaman dalam Al-Quran, dia sepanjang zaman. Zaman kau hilang kau. Guru Sufi saya berkata, bila kau mati, waktu itulah esokan hari kiamat. Alam ini berakhir apabila kamu maut. Ini bahasa, apakah bahasa khawas? Susah ke faham? Kenapa nak susahkan, padahal Allah dah jadikan semua makhluk. Kita tengok serumitnya, sekecil semut tau gigit saya. Saya tengok Allah, semut merah tu kan, mana mata dia, macam mana dia tahu aku dekat? Kenapa semua dia defend diri dia? Siapa yang ada sistem komunikasi dengan semut ni? Allah boleh jadikan sekecil semut, perumpamaan, tunjukkan kehebatan Allah. Allah ala kulli syai'in alim, kulli syai'in qadir. Dan kita manusia ni sesempurna, sebaik-baik, ya, istimewa, yang ada roh Allah, yang orang semua sujud, malaikat disuruh sujud, ya. Jadi tak boleh ke Allah bagi ilmu ni ala campak ajalah, kitab ni bagi kita faham sajalah, tak payah ada lagi kena tahu ni tahu itu. Sebenarnya Allah kata dia bagi mudah kita faham. Kitabim mubin, kita turun bahasa Arab supaya kamu faham. Kalau tak dalam bahasa Arab, macam mana kamu faham? Kalau kepada kaum Melayu, mesti bahasa ini bahasa Melayu. Kalau di Padang, bahasa Minang. Kalau Cina, Tiongkok, kalau saya punya kaum, suku kaum, bahasa Hokkien. Takkanlah turun kat Beijing, Nabi, kerana setiap kaum, setiap zaman disebut, diberikan seorang pemberi amaran. Takkan pemberi amaran tu tiba-tiba pergi ke Perancis cakap Hokkien, atau pergi ke Indonesia cakap Perancis. Perancis mungkin dia tahu sikit lah, tiba-tiba pergi cakap Jawa lah, tiba-tiba pergi cakap Norway. Tak mungkin, ya. Jadi Syekh Sufi saya dah beritahu, Syekh Berkarya Sufi lah dari Norwich, England, kata la sir fi Islam, tidak ada rahsia dalam Islam. Islam bukan satu football club, bukan club golf. Kau kena bayar membership. Ada bahasa isyarat dia. Salam pun ada special punya code. Tak ada. Dia simple. Salam sejahtera atas kamu, peace be upon you. Sudah. Maksud dia, maksud Islam, menyerah kepada Tuhan, menyerah kepada Allah, submission to God. Tak ada macam main revert lah, special lah, aku ada grup Hizbut Tahrir lah, aku grup Milad Ibrahim lah, aku jamaah sekian lah. Tengok bahasa Al-Kahf. Dah tahu suruhan Al-Kahf kita boleh kupas, tapi masa 10 minit aja. Al-Kahf ini dia bermula dengan kisah Musa alaihissalam. Ditanya orang, ada siapa lagi berilmu daripada engkau mengenai Allah? Musa alaihissalam jawab, rasa-rasa ni saya tengok lah, yang saya kaji lah, saya rasa saya seorang aja, pasal saya kalamullah. Itu jawapan betul pada tahap dia. Jangan cemooh Nabi Musa alaihissalam, ya. Dia jawab dengan jujur, kerana itu jadi asbab dalam ayat pun dah sebut bahawa akulah yang lebih tahu. Dia cakap yang baiklah, bukan dia siapa ada doktorat ke PhD di sini, saya rasa Tan Sri lah kot dia, akulah, ya, macam tu. Jadi turunlah ayat, ya, kepada Nabi Musa. Ada kalangan abdal kita yang lebih mengetahui. Tengok sikap Nabi Musa, saya nak cari dia.
Walaupun dia anggap diri dia cara betul, ya, paling rapat dengan Allah. Kalamullah, Nabi Muhammad SAW pun tak boleh kalamullah. Jibril boleh. Ya, Nabi Muhammad tak boleh. Kena ada Jibril. Tak ada satu ayat pun Allah turun direct. Tak boleh. Jibril AS, melainkan aku kaji kitab yang salah lah. Jadi Musa ni direct, tak ada pengantara. Dia kalamullah. Nabi Abdullah, dia kalamullah. Okey. Ada lagi Musa. Jangan baikkan Musa ni macam gembala kambing. Dia makam tinggi dah, kalamullah. Jadi, ada lagi. Abdal itu, bawa ikan dalam bakul. Sehingga kamu bertemu lautan, dua lautan. Ikan tu boleh hidup, keluar. Oh, ini bahasa maknawi. Daripada itu pun dah, wah, ini bahasa tinggi. Tinggi sangat ke saya nak tanya? Simple aja, dua lautan ni. Antara yang kita tahu dengan yang gaib. Di mana bila dah bertembung tu, yang maut tu boleh hidup balik. Keluar daripada time space lah. Hayu qayyum ni lah. Daripada di luar, daripada yaum yang satu yang bila dah mati kan, kita kiam kan. Macam tu, itu simple je lah, apa lagi. Macam-macam saya tahu, saya baca, orang datang cerita. Tapi saya tak ada ambil lebih lah, apa yang lebih. Apa manfaat kepada saya? Ini Nabi Musa mau. So dia pergi ikut dia. Abdul tu kata, ikut tapi jangan tanya. Bolehkah kita tak tanya? Ini banyak orang nanti nak tanya saya. Boleh tanya. Cuma saya nak tak beritahu bahawa pada akhir 3 pertanyaan tu dia kata, engkau balik lah. Engkau jangan ikut aku lah. Sebenarnya ada tafsir satu ulama, kalau Nabi Musa tak tanya, dia akan ajar 1001 benda tau. Akan tunjuk 1001 benda. Pasal dia tanya tinggal 3 je lah. Tapi itu okey, kerana Allah turunkan nak beritahu. Ada lagi ilmu, ada lagi abdal. Kita pergi cari. Kita turut. Ya. Tapi ada tafsir Dr. Hani Achan bahawa yang bunuh budak tu bukan Abdal, bukan Nabi Khidir. Kerana apa? Satu, kita tak boleh bunuh orang, melanggar syariat. Walaupun Allah kata, nanti silap-silap datanglah mimpi tau, bunuhlah budak tu. Kita beramai, Allah perintah aku sembelih kau. Tak boleh. Tak boleh. Tafsir mengenai Ismail, Nabi Ibrahim dikatakan diberikan visi, mimpi untuk menyembelih Ismail itu pun tak tepat menurut Hani Achan lah. Dia ada cara dia, kerana kita terlalu meniru kisah Bible. Bila datang masalah ini maksud apa, kita pergi cari Bible. Saya tahu, saya baca Yusuf Ali dulu, saya tengok bahasa dia Daudi, bahasa Bible. Kerana saya dah Bible, saya Daudi juga. Saya tahu THOU awak, you, he, he kan. Gunakan dalam, boleh tengok Yusuf Ali, terjemahan bahasa Inggeris Yusuf Ali. Dan banyak tafsir mereka merujuk pada Bible, di mana Quran tersebut jangan. Mereka itu bohong. Mereka ubah suaikan. Jadi dimansuhkan. Kitab-kitab lama kita rujuk Quran. Itu sebab ada ulama kata jangan baca Bible lagi. Okey, kita biarkan ini. Jadi saya ambil tafsir yang lebih siuman bahawa bukan Abdal tu yang bunuh budak tu, tetapi ibu bapa tu. Wih, mengejutkan kan? Dan dia ada tafsirnya. Dia beritahu dari sisi bahasa Arabnya. Kerana dia begini, dia ada first party, second party, third party. Misalnya, kadang-kadang Allah macam dalam Fatihah, dia cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu first party. Dia sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim, dia yang bercakap. Malik Yaumiddin, Allah yang bercakap. Allah yang bercakap. First party lah. Dia istiarkan kan. Tiba ia kena budu, ia kena stain. Alim ulama mufassirin menyatakan tiba-tiba Allah lompat pada second party. Second makna akulah. Tunjuklah hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, sekali lagi second party kita lah. Jadi dia kata parti itu dalam kisah Abdal tu ialah ibu bapa tu. Kerana kami akan bagi anak ganti. Dia kata itu bukan Allah, yang kami tu yang ibu bapa. Jadi benda-benda ini menarik dan saya percaya masa akan datang manusia akan terima, kerana bahasa Quran ini sampai sekarang orang masih mengkaji lagi. Yang terbaru ialah bahawa dia sebenarnya bahasa Fir'aun, bahasa Abraham. Ya. Sekian, kita boleh sambung. Assalamualaikum.